Okey, ini tajuk dia bab 3 proses reka bentuk. Kalau dalam gambar tu itulah ada menggambarkan sedikitlah apa yang berlaku dalam tajuk ini. Okey, kamu akan nampak dalam sekumpulan orang yang tengah berbincang. Okey, so kita akan lihat nanti sekejap lagi. Okey, dalam pembelajaran pada pagi ini, okey, apa yang saya harapkan ialah semua murid dapat mentakrifkan maksud project brief dengan betul. Okey, lepas ni nanti cikgu dapat kamu dapat menerangkanlah apa tu maksud project brief. Kemudian yang kedua, supaya kamu dapat mengenal pasti ciri dalam project brief. Okey, dalam project brief ni dia ada beberapa ciri. Jadi kamu kena tahu apakah ciri itu. Kalau kamu tak tahu apa ciri itu, kamu tak boleh mentakrifkan maksud dia. Sebab tu kena tahu dulu. Okey. Kemudian untuk menentukan kejayaan kamu dalam pengajaran pada pagi ini, kamu akan dapat menyatakan maksud project brief. Lepas tu kamu akan dapat menyenaraikan 7 ciri ya. Ada 7 ciri ya. Okey. Selepas itu bukan setakat menyenaraikan tapi kamu dapat menerangkan setiap ciri itu. Ini yang akan menentukan kamu berjaya atau tidak pembelajaran kita pada pagi ini. Okey? Jadi kita pergi slide yang seterusnya. Okey, ini maksud project brief. Okey? Iaitu proses perbincangan awal. Okey, proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Okey, kadang-kadang dia akan dihadiri oleh pereka bentuk. Okey, macam contoh ya, cikgu bagi contoh. Okey, contohnya saya adalah pengurus projek. Okey, pengurus projek ni dia lebih kepada ketua lah. Okey, kemudian saya akan berjumpa dengan pelanggan saya. Okey, iaitu Fiza contoh dia. So pelanggan saya ialah Fiza. Jadi saya akan berjumpa dengan dia dan buat perbincangan. Okey, apa produk yang dia mahu saya buat. Tapi pada masa yang sama, cikgu akan bawa pereka bentuk cikgu. Okey, contohnya pereka bentuk cikgu ialah POH. Contoh dia. So cikgu bawa POH bersama cikgu untuk berjumpa dengan pelanggan tadi. Jadi itulah namanya project brief. Okey, perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Okey, dan apa tugas pereka bentuk ni? Apa tugas POH tadi? Okey, jadi pereka bentuk ni dia akan terjemahkan idea reka bentuk produk itu kepada pelanggan lah. Dengan bentuk lakaran ataupun contengan. Jadi apa yang pelanggan itu mahu, nanti pereka bentuk itu akan lakar. Akan tengok apa yang hasil perbincangan tadi, apa yang pelanggan mahu. Itu perlu adanya pereka bentuk. Pereka bentuk ni dia lebih kepada orang yang pandai design, pandai melakar. Okay? So itu apa itu pereka bentuk lah. Okay, apa tujuan project brief ini dibuat? Okay, tujuannya supaya pengurus projek ini tahu apa yang pelanggan ini mahu. Jadi nanti dia tak mahu bila produk sudah siap barulah pelanggan ini kata saya tidak mahu begini, kenapa dia jadi begini, saya mahu begitu. Jadi berlakulah perselisihan faham. Jadi dengan adanya project brief ini maka ada maklumat yang terus daripada pelanggan. Jadi produk yang akan dihasilkan itu nanti akan mengikut kehendak pelanggan. Okey, boleh faham? Okey, ini ialah definisi dia, maksud dia. Okey, senang saja. Perbincangan awal. Itu yang kata kunci dia. Perbincangan awal antara siapa? So ada dua lah. Pengurus projek dengan pelanggan. Okey. Okay, next kita pergi yang kedua, iaitu ciri project brief. Okey, untuk ciri project brief ni, dia ada 7 macam cikgu cakap tadi. Jadi setiap ciri ini kalau ada, maksudnya
adalah project brief tu. Okay, yang pertama ialah kita ada tajuk projek, kita ada gambaran keseluruhan projek, kita ada kriteria produk, kita ada perancangan pengurusan projek, kita ada analisis kajian, kita ada lakaran idea, kita ada mock up ataupun model. Okey, nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Jadi kamu kena hafal juga ni kena senaraikan. Tak kisahlah dia tak tersusun pun tak apa kalau dalam jadual dalam peperiksaan ke dalam latihan. Yang penting ada 7 ciri ini. Okey, tak tersusun pun tak apa. Okey, sekarang kita lihat satu persatu lah. Okey, yang pertama kita cuba tengok apa itu tajuk projek. Okey, tajuk projek ni maksudnya dalam perbincangan kamu nanti, pengurus projek dengan pelanggan tu, dia mesti bagi tahulah apa tajuk projek dia. Okey, contohnya kena tanya pelanggan, kamu nak saya buat apa? So pelanggan tu kata saya nak hasilkan beg. Okey, tapi kamu sebagai pengurus projek kena bagi tahu dia sebab tajuk ni dia mesti spesifik, tidak terlalu umum sebab beg ini ada banyak jenis. Kita ada beg sandang, kita ada sling bag, kita ada beg duit, kita ada beg apa lagi? Macam-macam beg kan? Jadi kena bagi tahulah, tanya pelanggan itu beg apa dia mau. Okey, jadi tadi siapa pelanggan saya? Si Fiza kan? Okey, contohnya Fiza kata saya nak beg sekolah. So beg sekolah serbaguna. Jadi spesifik dah tu. Jadi apabila dia sebut beg sekolah serbaguna, maksudnya dia telah memberi gambaran awal. Okey, apa yang dia mahu? Apa yang pelanggan itu mahu? Okey, itu tajuk projek. Okey, jangan terlalu umum, mesti spesifik. Okey. Kemudian ciri yang kedua ialah gambaran keseluruhan projek. Okey. Untuk gambaran keseluruhan projek, dia ada 2 yang perlu kita tekankan iaitu pengurusan projek dan juga gambaran awal produk. Jadi nanti pengurus projek akan berbincanglah dengan pelanggan. Okey, apa dari segi pengurusan projek, dia nak berapa orang bekerja, dia nak berapa lama, okey, berapa sumber kewangan dia, okey. Kemudian gambaran awal tu mungkin daripada lakaran pertama, lakaran kedua, lakaran ketiga, okey. Jadi di sinilah nanti perlu dibincangkan, okey. Boleh juga melalui foto ataupun tayangan video. Okey, ciri yang seterusnya ialah kriteria produk. Okey. Nanti dalam perbincangan tu tadi, kena tanya pelanggan. Kita berbincanglah dengan pelanggan, apa elemen yang dia nak masukkan dalam produk itu, apakah prinsip dia. Okay, elemen masih ingat? Elemen dengan prinsip ada 7 kan? So elemen ni contohnya elemen garisan, elemen warna, elemen size. Okay, ketujuh elemen tu pun boleh masukkan. Prinsip, contoh prinsip ialah keringkasan, kepelbagaian, harmoni. Itu prinsip lah. Jadi kena bincanglah apa kehendak pelanggan kita. Kita tak boleh ikut idea kita saja. Sebagai pengurus projek kita kena tanya pelanggan kita. Okay? So nanti daripada perbincangan tu nanti dapatlah kriteria produk yang dia mahu. Okay? Okay, seterusnya ciri yang ke berapa sudah? Keempat ke? Okay, perancangan pengurusan projek. Yang ini yang kita dah belajar pada bab 2 yang lepas iaitu merangkumi skop kerja, kos pengeluaran, masa, pembentukan kumpulan kerja. Ini semua yang kamu belajar pada bab 2. Itu saya kata ada kaitan dengan apa yang awak belajar pada bab yang sebelumnya. Okay, dekat sini kita kena rancang semua ni. Inilah kita kena berbincang dengan pelanggan kita. Okay, next, analisis kajian. Okay, kemudian kena buat kajian lah sebagai pengurus projek. Kita kena bagi tahu dengan pelanggan kita sudah buat 2 kajian iaitu kajian reka bentuk produk, iaitu kamu telah buat perbandingan. Okay, kamu pergi ke kedai yang ada jual beg sekolah. Okay, contohnya mungkin beg jenama Adidas, beg jenama apa lagi, Puma. Okay, jadi buat perbandingan di sana. Okay, lepas tu kajian pasaran maksudnya kamu buat soal selidik. Okay,
di tempat kamu yang kamu nak jual beg kan. Jadi buatlah soal selidik dengan pelajar-pelajar sekolah ataupun siapa yang menggunakan beg sekolah. Jadi mungkin daripada kajian tu kita nak tahu dia nak reka bentuk yang macam mana. Dia nak yang ada roda kah? Dia nak yang ada banyak ruangan kah? Okay. So itulah maksud dia. Okay, analisis kajian ni ya. Kajian pasaran. Jadi ini pun kena bagi tahu juga dengan pelanggan. Okay. Kemudian yang seterusnya ialah lakaran. Okay, ciri lakaran ni, ini kita dah belajarlah dalam topik bab lakaran. Okay, di mana kita akan buat lakaran sama ada oblik ke, isometrik ke, perspektif. Okay, kita cuba rangka apa beg sekolah yang boleh pelanggan itu setujulah. Okay, yang dia rasa-rasa nak. Okay, kemudian yang terakhir ialah ciri mock-up ataupun model. Okey, untuk tajuk bab 3 ini, kita akan ambil masa 5 minggu ya untuk siapkan tajuk ini. Jadi ini sudah kira minggu pertama. Jadi minggu yang akan, mungkin dalam minggu kelima, kita akan buat ini, mock-up ataupun model. Tapi sebelum tu, cikgu mau terangkan dululah apa itu maksud mock-up. Okey. Mock-up dengan model ni tak sama. Okay, kalau mock-up ni dia ialah olokan. Olokan tu pun maksudnya dia bukan tidak dapat diguna, dia cuma display saja. Okay. Dia biasa dibuat daripada bahan kitar semula lah, macam contohnya polystyrene, span, kertas cardboard, kotak. Okay. Itu mock-up. Kalau model, model ni dia ada dua jenis lah. Model ni dia ada berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Okay, jadi ada dua model yang boleh kamu buat lah. Jadi untuk kamu nanti kita buat mock-up saja. Okay, mock-up saja. Okay, tapi tak apa, nanti bila dah masuk tajuk tu nanti kita akan cikgu akan bantulah bimbing apa yang perlu dibuat. Okay, jadi itu sahaja untuk tujuh penerangan ke 7 ciri project brief. Jadi cikgu harap semua jelas di sini bahawa project brief ni ialah merupakan satu proses perbincangan awal antara pengurus projek dan juga pelanggan. Okay? Dan boleh juga disertai dengan pereka bentuk. Okay? Dan ciri project brief ini ada 7. Setiap 7 ciri tadi sudah cikgu terangkan dan 7 ciri inilah akan dibincangkan semasa perbincangan awal tadi.